Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PKP ya. So malam ni 16 April 2020 kita teruskan dengan matematik form 4 pula, bagi tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Ini merupakan antara bahagian akhir dalam tajuk ni ya saja. Sebab dalam video sebelum ni teacher dah tunjuk bagaimana nak mengenal pasti kawasan dan juga nak melorek kawasan. Untuk malam ni pula dia dah beri kawasan melorek dan dia minta kita tuliskan semua ketaksamaan linear yang terlibat. Ketaksamaan linear ya. Kenapa linear? Sebab soalan ini adalah tentang garis lurus. Okey, kita fokus pada soalan A. Buat soalan A je malam ni. Okey, rajah berikut menunjukkan rantau penyelesaian bagi bilangan roti tuna X. Dia kata roti tuna X dan roti sardin Y yang boleh dijual di sebuah kedai bakery dalam tempoh seminggu. Okey, jadi ini dia. Dan ini kawasan melorek tu. Okey, berdasarkan graf di atas, tulis semua ketaksamaan linear dalam sistem yang mewakili rantau berlorek itu. Okey, pelajar tengok ya. Rantau berlorek ni sebenarnya kalau kita perhatikan, dia dikepung. Ini istilah saya lah. Dikepung oleh 1, 2, 3, 4 garis lurus. Jadi dia kata tulis semua ketaksamaan. Soalan nombor 1. Tulis semua ketaksamaan. Pada teacher, ketaksamaan yang paling mudah ialah di sini. Yang dilorek ke kanan ni. Maksudnya lebih besar kan? So siapa yang lebih besar? Nilai X atau nilai Y kat sini ni? Nilai X. So kita kata yang pertama, kita kata X lebih besar atau sama dengan kosong. Biasanya untuk X lebih besar atau sama dengan kosong ni memang dah ada dalam soalan lah. Okey, seterusnya teacher ambil garisan yang ni. Garis ini adalah garis yang memintas, memotong paksi Y pada nilai Y sama dengan 40. Tapi pelajar perhatikan kawasan yang dilorekkan tu ke atas. Jadi ini dia punya persamaan. Kan? Kalau ketaksamaannya kita nak tulis macam mana? Macam mana? Ketaksamaannya dilorek ke atas. Kalau persamaan Y sama dengan 40. Kalau ketaksamaan dilorek ke atas, Y lebih besar atau sama dengan 40. Sebab ada 2. Kita cari yang C pula. Yang C teacher nak ambil garis lurus ni. Garis lurus ni adalah negatif 2 tambah 180. Ini garisnya. Tapi awak perhatikan kawasan yang dilorek tu kat sini, kat bawah ni. So sebenarnya apakah ketaksamaannya? Kan dia maknanya garis lurus tu makin menurun kan? Jadi ketaksamaannya ialah Y lebih kecil atau sama dengan negatif 2X tambah 180. Okey, dan yang keempat garis lurus yang ini. Apa nama garis lurus tu? Cuba tengok. Y sama dengan negatif X tambah 180. Ini garisnya. Tapi dilorek ke bawah. 120. Okey, tengok. Dah pakai kacamata, dah zoom pun tak nampak 120 kan. Okey, jadinya dilorek ke bawah ni. Jadi apakah ketaksamaan yang keempat? Y lebih kecil atau sama dengan negatif X tambah 120. Kalau ikutkan, bila ada 4 ketaksamaan ni kelas, kita dah layak dapat 4 markah. Okey, habis dah bahagian 1. Bahagian kedua, jika bilangan roti sardin yang boleh dijual ialah 80 biji roti sardin, nyatakan bilangan maksimum roti tuna. Okey, roti sardin paksi mana? Baca balik soalan. Roti sardin paksi Y. Okey, dia kata kalau sardin 80. So pergi dekat graf. Mana 80? Sini kan? Okey. So pada nilai 80 ni sebenarnya roti tuna sepanjang ni, kita tengok
roti tuna ni ada nilai minimum dan maksimum yang boleh dijual ketika sardin 80 unit. Kat mana maksimumnya untuk tuna? Kita pergi ke ujung ni. Ni bawa turun. So berapa banyak tuna? Okey, 40. So jawapannya 40 lah. Sebab dia nak bilangan maksimum untuk roti tuna. Faham? Okey. Nombor 3. Adakah kedai bakery ini boleh menjual 80 biji roti tuna dan 100 biji roti sardin? Okey, tuna. Roti tuna 80, 100 sardin. Kita pergi. Roti tuna 80, 100 sardin. So kat sini lah kedudukannya kan. Okey, ingat tak? Dalam video sebelum ni kita ada tengok, kita ada kenal pasti titik-titik yang merupakan penyelesaian bagi ketaksamaan atau titik-titik yang merupakan kita kata istilahnya memuaskan persamaan tu. So buat apa tengok ya, ini kawasan Belorek. Tapi kalau ini situasi yang dia minta, iaitu 80, maafkan saya, 80 tuna. Teacher salah. 80 tuna, tuna X ya. 80 tuna dan 100 kat sini. Dan 100 sardin. 80 tuna. Okey, so kat sini kawasannya. Maafkan teacher salah Dekat sini 80. Okey. Sekarang titik ni telah berada di luar kawasan Belorek. Jadi adakah dia boleh menjual seperti yang dia nak ni? Sebab dia berada di luar, tak boleh. Kalau nilainya berada di mana-mana kawasan dalam kawasan Belorek ni, maka dia boleh jual apa yang dia nak. Okey pelajar, itu saja untuk sesi kali ini. Lepas ni nanti kita akan buat bahagian akhir melukis gerak ya, dan dengan itu tamatlah tajuk kita ya. Selebihnya pelajar kena buat latihan. Okey. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum.